Okay. Jangan itulah. Aku nak mandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Semua sihat? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa baik? Ya. Miss Macam mana sihat? pagi? Alhamdulillah. Pagi tadi sahur tak? Aku Miss. Oh. Sahur ni. Okay, so you all ada kelas ke pagi tadi pukul 8? Ke tak ada? Ada Miss. Ada Miss. Ada. Okay, ada ya. Okay. Alright, so currently student ada 66. Saya rasa tak separuh baru ni. Separuh sebab saya rasa kita ada 100 lebih. 120 lebih rasanya. Okay, tak apalah. Okay. Saya kalau nak tunggu semua masuk ni, saya lambat pula kita start. Okay, so as I mentioned earlier, bermula Ramadan ni kelas kita memang ada sedikit perubahan lah kan, diawalkan instead of 10 suku kita start ke 10, so ada beberapa waktu yang lain jugalah, tapi sebab kita math lecture kita sekali je kan, hari Ahad, okay, pukul 10 suku, so sekarang kita akan start pukul 10 lah. Maksudnya after this, before 10 tu I hope semua dah ready, except kalau you all ada kelas sebelum tu mungkin terlambat sikit, it's okay lah, tak ada masalah. Okay? Tapi for those yang tak ada, so harapnya kita on time supaya kita tak drag masa lah. Okay? Alright, so for today we will continue on our lecture on chapter 3, part 2. Okay, previously minggu lepas saya tak buat live, tapi saya minta you tengok video kan, so ada beberapa video untuk chapter 3 part 1. Seingat saya yang chapter 3 part 1 tu video saya sampai boolean algebra, theorem boolean algebra. Okay, so today saya akan continue on how we can use that theorem to simplify the expressions. Okay, so kita akan continue. Sekejap saya share slide kejap. Okay, sebelum tu buku semua dah dapat for those yang post tu? Ada tak yang tak dapat? Sebab itu saya ada message kan, saya bagi tahu kan, kalau ada yang tak dapat dalam masa berapa hari tolong bagi tahulah. Tapi tak ada yang message saya, so saya beranggapan yang mana yang post tu semua dah dapat buku lah kan. Tapi ada yang self pick up ada berapa orang lagi yang tak ambil. Okay, ada saya rasa dalam 4-5 orang lagi masih tak ambil. Harapnya kalau ada dalam ni yang mana yang bagi nama untuk ambil buku sendiri tu, kalau boleh ambil lah kan dalam minggu ni kan. Bukan apa, sebab yelah you dah tempah apa semua, kita pun dah minggu keempat, dah kira dah masuk, dah nak habis chapter 3 dah kan, so I hope you ada buku lah kan. Ada ke yang dalam ni yang bagi nama tapi tak ambil lagi buku? Adalah nama-nama, saya simpanlah nama tu, cuma kelas boleh nampak tak? So, saya share slide saja, saya tak share screen semua ni. Anyone can respond? Please respond. Boleh nampak tak slide? Nampak Miss, nampak. Ya? Okay. So kalau saya tanya, tolonglah respon seorang dua kan, sebab saya takut tak nampak ke apa semua kan. So in between, during my lecture ni, if anything happen, kalau suara saya tiba tak dengar ke, tolong bagi tahulah. Ataupun slide tiba-tiba tak nampak ke. Okay, so saya buat slide show. Alright, so previous lecture in my video, so I minta you tengok video tu, especially untuk bahagian tak akhir, which is the theorem algebra, boolean algebra tu. So we have 11 theorems kan, so ada 11 theorem yang you kena ingat lah. Walaupun memanglah kita punya test final nanti you boleh refer notes, tapi saya harap kamu fahamkan macam mana nak guna all the theorems lah, bila boleh guna. Saya tak nak disebabkan you tahu benda ni adalah open book, so kamu macam ambil temeh lah benda tu kan, so tak nak macam tu kan.
So simplifying expression using Boolean algebra. So we look at example. So kita akan tengok example. Okay, so ni contoh yang pertama kan. So as you can see, simplify y equals to a bar plus a and b and c. So for those yang dah ada buku tu, you can refer in your book lah, semua ada lah. Benda yang ada dalam slide saya ni mesti semua ada dalam buku kamu tu. Okay, so first thing bila you dapat expressions ni, you kena fikirlah macam mana nak selesaikan, sama ada you terus guna teorem yang ada tu kan, kita ada 11 teorem. Ataupun sometimes kita tak start guna teorem lagi. Okay, maybe we start with the factorizing kan dan sebagainya lah. So ada yang law tu kan. So you kena fikir. So bila saya tanya student yang previous, untuk previous student tu, senior-senior kamu, antara masalah mereka bila nak selesaikan simplifications ni adalah mereka tak tahu nak guna which theorem. Kan? So tu yang dia punya big problem kat situ lah. So, bila soalan simplify ni bagi saya soalan ni dia agak tricky sikit. Sebab dia tak ada jawapan kan. Ringkaskan. You yang kena determine sendiri apa jawapan last dia. Tapi kalau soalan proof, mudah kan proof. Proof ni kita dah ada jawapan last kan. So, whatever bila you buat tu, you boleh dapat lah guideline dia. Last mesti akan dapat jawapan ni. Proving quite easy kan. Tapi bila soalan simplify ni dia tricky sikit lah kan. So based on this question, okay, simplify y equals to a bar plus a and b and c. So based on my solution, okay. So kalau you tengok first step di sini, so apa yang diguna di situ adalah salah satu teorem. Okay, one of the theorem, which is theorem, kalau dalam buku tu teorem 10 lah. Dalam buku tu kita ada teorem yang nombor 10 tu kan. So teorem 10, saya tulis kat sini kan, y equals to a plus bc kan. This is your theorem kan. So what you can do with this theorem is actually you can expand. Okay, nanti macam you boleh kembangkan kan. So macam mana cara you nak kembangkan? Okay, dia akan dapat macam ni lah. A tambah B. Okay, jadi A tambah dengan C. Maksudnya variable ni, okay, dia akan tambah dengan yang setiap satu variable pada term yang satu lagi lah. So dia akan jadi dua sebutan. Yeah, so teorem 10 ni pun salah satu cara macam mana kita nak ubah daripada SOP menjadi post. Kan yang tu pun you belajar sebelum ni kan. So ni adalah SOP kan. Bila you guna teorem 10 ni, automatically expression kamu dia dah menjadi post. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab mungkin you akan gunakan this theorem untuk selesaikan masalah pada next subtopic, which is topik yang terakhir, NAND dengan NOR gates tu. So how you can change from SOP to post. So based on this question, kita akan gunakan teorem 10. Kenapa kita gunakan teorem 10? Because kita nak create this kind of terms ni. Kan? A bar tambah A. Because A bar tambah A ni, kita akan guna satu lagi teorem. Saya tak ingat teorem berapa tu kan. So salah satu teorem which is A bar tambah A. Kan? So apa jawapan dia kalau dapat A bar tambah A? Bila you ringkaskan, what is the value when you simplify this one? A bar tambah A, you akan dapat apa? Anyone? You akan dapat 1. So maksudnya you boleh ringkaskan. Maksudnya simplify ni meaning that kita akan eliminate some of the variables kan. So that is by simplify kan. Dan kita buang lah kan beberapa. So di sini bila kita gunakan teorem ni, kita dah buang lah A bar kan. So kita dah eliminate A, one of the variable di situ kan. So A bar tambah A, you akan dapat 1 kan. So di sini bila kita buat teorem 10, you akan dapat A bar tambah A dengan A bar tambah BC. Okay, A bar tambah BC. So supposedly kalau you tengok contoh teorem yang diberi tu, A bar tambah BC ni kita boleh expand lagi kan. Dia akan jadi A bar tambah B, A bar tambah C. Tapi tak perlu buat lah. Tak semestinya teorem tu you kena expand the whole thing kan. So kalau you expand without anything happen, maksudnya dia tak ringkaskan benda tu tak perlu buat pun. Maksudnya kalau lah you expand benda ni kan, you expand, you akan jadi A bar tambah B, A bar tambah C. So benda ni tidak meringkaskan apa-apa right. So tak perlu buat lah. You tak perlulah buat benda ni, tak perlu ringkaskan. So you just stop sampai sini je. A bar tambah BC, that's it. Tapi kalau ada lagi yang boleh ringkas, you boleh expand lagi lah. Depends. Dia depends.
So bila kita dah buat macam ni, A bar tambah A is 1. Okay, so 1 darab dengan A bar tambah BC. So this is also another theorem. Kiranya bila you guna teorem 10 ni, biasanya dia akan comes with another theorem juga. Dia macam datang macam package lah. Dalam teorem 10 ada beberapa teorem dalam tu. So ni satu teorem. 1 and then 1 darab A bar tambah BC ni pun satu lagi teorem. Saya tak ingatlah nombor berapa teorem tu kan. So anything yang you darab dengan 1, you akan dapat balik value yang asal lah. Maksudnya dia punya terms tu you akan dapat semula kan. So that's why 1 darab dengan A bar tambah BC, you akan dapatlah A bar tambah BC. So for this question, this is the simplified equations. So kita tak boleh simplify dah lah. Memang tak boleh kan. So kita stop sampai sini lah. So ni untuk soalan yang pertama, example yang pertama. So kita tengok example yang kedua. So yang ni dia panjang sikit. Simplify Y, okay, equals to A tambah A bar tambah B, okay, tambah A bar and B, okay, tambah A bar and B and C. Okay. So based on this example, okay, as you can see, we have two solutions. But I think you may have more than these two solutions sebenarnya. You boleh ada lebih daripada 2 solutions ni. Ini contoh cadangan lah, macam mana kita nak selesaikan. So that's why for soalan simplifying ni, boleh ada beberapa cara lah untuk simplify. Tak semestinya satu kaedah saja. Okay. So kalau saya marking, saya akan tengok dia punya answer scheme tu as a guideline je lah, as a guideline. Tapi biasanya saya tak tengok lah answer scheme yang diberi tu. Saya akan terus marking based on jawapan kamu. Sebab setiap student ni biasanya dia akan bagi jawapan yang berbeza lah. So kalau kita tengok soalan yang, solution yang pertama ni. Okay, first solution. So apa yang dibuat? Okay, first thing kalau kamu tengok, first step dia factorize. Factorizing. Biasanya kalau soalan diberi dalam bentuk SOP ni, SOP kan? This is SOP, right? This of product. First thing, biasanya kita start dengan factorizing. Selalunya kita boleh factorize. So kalau kamu tengok di sini, dia factorize between 2 yang belakang ni. Kan? So factorize ni pun salah satu teorem yang ada juga, which is teorem yang terakhir sekali, teorem 11 tu kan. So dia factorize A bar and B. Okay, so bila teorem 11 tu, whenever you factorize the value, so that value becomes the simplified terms lah. So that's why bila you factorize A bar and B, okay, so last you akan dapat A bar and B. Okay, as the last terms for the simplified equations je. Okay. Sebab bila you factorize, okay, dalam bracket ni akan dapat 1 tambah dengan C kan. So that is factorizing. So factorizing ni salah satu cara ataupun benda yang you kena ingat sebenarnya. Benda ni saya rasa you dah belajar kan daripada dulu lagi kan, sekolah apa semua. So basic lah, orang kata macam basic simplifying ni, factorizing you kena tahulah. Okay. And then after you factorize, you akan dapat this equations lah kan. A tambah A bar and B. Okay. So next step, dia gunakan again, this one is teorem 10 kan. So dalam based on notes kamu tu, so kita gunakan teorem 10. So bila teorem 10, you akan dapat yang ni lah. Okay, which is A tambah A bar, A tambah dengan B. Okay. So tips dia, bila you nak gunakan teorem 10 ni, kalau you nampak this kind of equations lah, maksudnya dia ada yang single variable tu, and then satu lagi terms tu dia ada variable yang complement based on that single variable. Contoh kalau kamu tengok kat sini, yang single variable tu adalah A. Okay, untuk term yang kedua tu kita ada A juga, tapi dia adalah A bar. So bila you jumpa je keadaan macam ni, you terus boleh guna teorem 10. A tambah A bar ataupun A bar tambah A. Boleh juga kan, kalau A bar, kalau kat sini yang first variable tu adalah A bar, yang kedua tu A, boleh juga, maksudnya salah satu. Okay, salah satu daripada variable tu dia complement. You boleh gunakan teorem 10. Sebab kita nak wujudkan this kind of terms ni, which is A tambah A bar ataupun A bar tambah A lah. Sebab bila A tambah A bar,
you boleh ringkaskan, which is you akan dapat 1 kan, this one. Okay. So 1 darab dengan A tambah B, you akan dapatlah A tambah B. Yeah. So ni untuk cara yang pertama. So kalau kita tengok cara yang kedua pula, cara yang kedua ni dia start dengan teorem 10 dulu, which is between these two. Kan, so dua ni. So dia gunakan teorem 10, you akan dapatlah yang ni. So A bar and B and C ni, you just carry lah forward kan. So dia tak terlibat dengan the first step, so you just carry je, copy je lah. So after you buat teorem 10, bila dah ringkaskan, you akan dapat A tambah B. Because A tambah A bar ni 1 darab A tambah B, you akan dapat A tambah B. So meaning that the bracket tu you boleh open lah. Kan, because dia dah jadi all plus kan, sign tu dah jadi semua tambah. So that's why bracket tu kita tak perlu dah. Okay. Next step yang ni, okay, daripada yang ni, okay, apa yang dia buat, again dia gunakan teorem 10, but now between yang ni dengan yang ni, untuk step yang ni. So ni, so B ni you letak je ujung, so kita tak terlibat dengan teorem 10 tu kan. Sebab sekarang ni kita ada lagi A, and then kat sini kita ada A bar. So kita boleh gunakan teorem 10. So bila you guna teorem 10, you akan dapat dah yang ni. Okay, which is A tambah dengan A bar, A tambah dengan B, C. So A tambah A bar 1 darab A tambah B, C, so you akan dapat A tambah B, C. Okay, ada tambah B lah kat belakang ni kan. Okay, next step, factorizing, okay, between these two, the last two. Okay, B tambah dengan BC, so you factorize B, so you will get B. Okay, so that's why your last answer will be A tambah dengan B. Okay, so ni untuk example yang kedua. So any questions so far? Okay. Miss, Ya saya. yang solution tu kan, yang C plus 1 tu, dia hilang sebab dia jadi 1 ke? Yes. Kita kan ada salah okay. satu teorem kita, saya tak ingat teorem berapa yang A tambah 1 kot. Kan you akan dapat 1. Betul. So kita akan gunakan teorem ni lah. Yang berubah cuma variable dia lah kan, tak kisahlah variable A ke B ke A bar ke kan. So any variable bila you tambah dengan 1, you akan dapat 1. So yang ni lah, C tambah 1 ni you akan dapat 1. 1 darab dengan B, so you akan dapat B. Okay. So ada soalan lain? Okay, yang lain semua okay? Boleh So sebenarnya saya rasa ada satu lagi solution ni sebenarnya. Selain pada solution 1, 2, you ada satu lagi solution. So kalau kamu tengok solution pertama, you selesai antara, first you start dengan 2 belakang. Solution yang kedua, you start dengan 2 yang depan. Solution yang ketiga, you boleh start dengan yang pertama dan yang ketiga. Boleh juga. Betul tak? Which is yang pertama dan yang ketiga ni, you boleh gunakan teorem 10. So dia tak semestinya you start dengan the nearest terms tu. Yang nearest term maksudnya yang bersebelahan lah, kalau kita consider yang ni bersebelahan lah. Kan 2 ni belakang. Ni 2 yang depan. Tak semestinya you boleh ambil mana-mana je. Mungkin you boleh start dengan yang depan sekali, dengan yang belakang sekali. Sebab contoh dalam kes yang example 2 ni kita ada 3 sebutan kan. A bar tambah A bar and B dengan A bar and B and C. So kita ada 3. Dia boleh start dengan yang mana-mana je. So tak semestinya kita ambil yang paling dekat. Tak semestinya. So tu dia punya tips lah, sebab kadang-kadang student dia tend to nak ambil yang dia nearest lah. Maksudnya 2 depan, 2 yang belakang. Tak semestinya. Contoh kalau saya kata solution 3 tu, you boleh start dengan yang ni. Dengan yang ni. Boleh juga. Ni dengan yang ni. Which is you gunakan teorem 10, right? Boleh. So kita boleh ada beberapa cara. Mungkin you boleh cuba buat nanti. Okay, balik ni you cuba selesaikan guna teori solution ketiga, which is you start dengan A bar and B and C ni. A bar and B ni you letak belakang. Cuba buat sampai you dapat jawapan yang sama lah, of course lah. Tak kira solution macam mana pun, jawapan last tu mesti kena sama lah. Tak boleh lah tiba-tiba dapat jawapan lain kan. Okay. So, kita pergi pada yang seterusnya.
yang ketiga, right? So proof ni saya kata kalau soalan proof ni dia mudah sikit sebab dia dah ada kata jawapan kan. So prove that SOP and post expression for an OR gate are equivalent. So given to you this is SOP, this is post. So you need to prove this SOP is equal to post, meaning that after you simplify SOP, your last answer must get A plus B. That's meant by proving. Okay, so you need to prove that one. Kan? So this is the solution. Okay, so first step is actually factorizing. Dia selesaikan antara dua yang belakang. Madam, Ya saya. apa yang Madam present tak nampak Madam? Oh my God. Tak nampak? Sorry. Tiba-tiba hilang ni sekejap Saya share semula. Sekarang nampak tak? Nampak? Nampak dah? Nampak. So tadi terhilang sekejap. Okay, so kita sambung. Mula belakang ni. Okay, iaitu dia buat factorizing. Factorizing. Okay, so bila factorize, sebab A kan, sini ada A, sini pun ada A, so you boleh keluarkan that by factorizing kan. So in bracket will be B bar plus B. So B bar plus B pun ada teorem. Di mana saya tak ingat teorem yang mana tu kan, which is A bar plus A, you akan dapat 1. Guna teorem yang ni. So samalah. Yang ubahnya cuma dia punya kata apa? Variable je kan. So yang ni dia guna B bar, so tak kisahlah kan. So B bar plus B ke C bar plus C ke kan. So yang penting dia variable yang sama, cuma salah satu dia adalah complement kan. So hasil je you akan dapat 1. So di sini B bar plus B you akan dapat 1 kan. So 1 darab dengan A, that's why you akan dapat A lah. So A darab 1 pun itu pun salah satu teorem juga. Okay, this is another theorem kan. Okay. So you akan dapat A. Okay. So daripada sini apa pula yang kita boleh buat? So kita gunakan teorem 10. Kan? So saya rasa dalam simplifying ni banyak jugalah kita jumpa, you akan jumpa yang teorem 10 ni kan. So kenapa kita boleh guna teorem 10? Sebab di sini kita ada A yang single ni. And then sebutan yang seterusnya kita ada A juga, tapi dia ada complement, which is A bar. Itu saya katakan boleh jumpa je situasi macam ni, terus guna teorem 10. Sebab bila guna teorem 10, dia akan jadi A tambah A bar, A tambah B. Ni A tambah A bar, A tambah B. So dia akan expand kan. So A tambah A bar 1. Okay, 1 darab A tambah B, dia akan dapatlah A tambah B. So dah terbuktilah bahawa SOP sama dengan post. That's why itu yang kita belajar awal-awal chapter 3 tu, which is kita boleh derive expression menggunakan dua cara, sama ada SOP ke post. Dua-dua boleh. So sekarang kita dah buktikan lah bahawa SOP ni memang sama dengan post bila kita dah simplify. Okay? Right, so kita tengok example yang yang keempat. Sekarang ni kita prove SOP and post for AND gate are equivalent. So now you kena buktikan post ni sama dengan SOP. Maksudnya you kena ringkaskan lah yang ni sehingga you dapat jawapan dia adalah A and B. Okay? So because you need to simplify the post expression, so basically post expression, the first step you need to do is actually you need to expand the expression. Itu yang kita buat sebelumnya. Kalau daripada post, kita nak ringkaskan persamaan post tu, biasanya kita akan mulakan dengan kita kembangkan persamaan tersebut. Kita expand kan. Because we have 3 sum term ni kan, kita ada 3 sum terms ni. So when we expand the expression, so kita boleh choose sebenarnya, kita boleh pilih lah expression terms mana yang kita nak expand.
So contoh dia kalau you tengok solution pertama ni, dia expand between the first two terms ni. Dua yang pertama tu kita kembangkan. Tapi not necessarily lah. Maksudnya ni salah satu solution lah kan. You juga boleh pilih dua yang belakang. Boleh juga kan, start dengan dua yang belakang. Ataupun you start dengan first dengan yang last kan. So mana-mana. Sebab dia bila darab, kita boleh ambil je mana-mana kan. That's one of law kan. Kita akan ada law tu. So bila kita expand, you akan dapat lah yang ni. Which is you akan darab. Bila expand ni, maksudnya you akan darab semua variable tu. A darab A darab dengan B bar, and then B pula darab A, and then B darab dengan B bar. So you akan dapat yang ni dalam bracket tu. Okay. So A bar tambah B ni, yang last ni, sebab kita tak terlibat dalam expand tu, you just carry forward. Carry je lah kan. So when you expand, so before kita proceed kepada next step, maybe after you expand tu, you can apply theorems yang ada. So ada kan kat sini, which is A and A. Ini pun salah satu teorem kan. A and A, okay, you akan dapat A. Yang ni pun salah satu teorem yang kita boleh ringkaskan. So B and B bar. So B and B bar, you akan dapat 0. Kan? Which is A and A bar. You akan dapat kosong. Kalau N, you akan dapat kosong. Tapi kalau plus A bar, you akan dapat 1. Ingat tu benda ni. Misalnya student datang, dia tertukar benda ni kan. Bila M, you akan dapat kosong. Tapi bila plus, you akan dapat 1. Sebagai dia punya hasil dia lah kan. So, again, dalam bracket yang pertama ni pun, before kita proceed, kita boleh apply teorem juga, which is yang plus dengan 0 ni kan. Kita ada satu lagi, which is A plus 0. Dan A plus 0, you akan dapat A. Maksudnya anything yang you plus dengan 0, you akan dapat balik yang sama lah, yang asal dia. So meaning that A plus A and B bar plus A and B plus 0. So after you plus 0, you akan dapat yang ni lah. Maksudnya plus 0 tu you buang lah. Dengan kata lain macam tu. And then next, kalau ikutkan step dia ni, dia factorize dulu. Maksudnya still lagi selesaikan bracket yang pertama ni. Okay, which is dia boleh factorize. So dalam di sini dia factorizekan A, because here you have A, yang term kedua pun ada A, term yang ketiga pun ada A. So you factorize A. Okay, when you factorize A, so in bracket will be 1. Okay, because A times dengan 1, you akan dapat A lah. So that is factorizing kan. Ini maksudnya you kena wujudkan value yang ada dalam bracket tu, supaya bila you darab balik dengan factorize value tu, you akan dapat balik yang ni lah. Okay. So kita keluarkan. So apa yang tinggal tu kita letakkan dalam bracket. So yang tinggal kat sini adalah B bar. Okay, here is B. Tapi untuk A ni kita kena letak 1 lah. Kan? So yang ni 1 tambah B bar tambah B. So yang ni akan dapat 1. Because kita gunakan teorem yang ni. A tambah A bar. Sorry. Bukan yang ni. Ada satu lagi. A tambah 1. Okay, you akan dapat 1. Okay. So anything yang you plus dengan 1, you akan dapat 1. Okay. So this one. So you akan dapat 1. Okay. And then A times dengan 1. So ni salah satu teorem juga. A and 1, you akan dapat A. Okay. So you akan dapat A. Okay. Lepas tu barulah you selesaikan dengan sebutan yang terakhir tadi, which is yang last kali kita tak guna tadi kan. So A tambah B ni kan, barulah you darab. Okay, you expand lah maksudnya kan. So when you expand, you akan dapat yang ni, which is A and A bar plus with A and B. So A and A bar, kita gunakan teori yang ni. So you get 0. So 0 plus AB, you akan dapat AB. So this is for example 4. So tu cara dia lah bila kita nak simplify post. Kita ingat post ni biasanya kita kena expand dulu. Kita kena expand dulu lah kan, dengan which terms yang you nak. Dua yang mula-mula ke, dua yang belakang pun boleh kan. And then ni solution dia lah. Salah satu solution, sometimes student bila sampai step yang ni, step yang ketiga lah yang ni kan. Step yang ketiga ni, mungkin dia tak factorize, dia terus dia terus kembangkan dengan yang belakang. Boleh juga. Meaning that yang ni,
Yang bracket pertama ni you darab terus dengan bracket yang belakang sekali. Boleh. Which is you expand lah. Meaning that you change all terms tu to SOP. Fully SOP lah sekarang ni sebab SOP tu maksudnya dia dah tak ada bracket-bracket kan. So kita nak buka all the brackets. So that's why we expand the expressions. Kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma step yang saya tunjuk dalam nota kamu ni, saya tak expand dulu, saya selesaikan dulu. Yang mana boleh selesai yang first bracket tu saya selesaikan dulu, baru saya expand dengan yang last sekali. Sebab tu saya kata simplifying ni kita boleh ada banyak cara lah. You boleh cuba sendiri. Walaupun dalam buku kamu ni dia tunjukkan salah satu cara, saya harap kamu boleh cuba gunakan cara kamu sendiri. Lepas ni kan, ada masa ni kamu balik nanti, balik pula kamu memang dah kat rumah kan, kamu buat nanti ni, kamu cuba selesaikan guna kaedah kamu sendiri, kaedah yang berbeza lah dengan apa yang ada dalam buku kamu ni, cuba dapatkan supaya lastly kamu akan dapat A and B. Try lah. Okay, dan ni example yang kelima saya, this is last example right? Okay, so this is last example untuk Boolean algebra. Okay? So proof juga. So proof, okay, this equations is equal to these equations lah. So both equations are SOP lah kan, dua-dua tu ada SOP. So kalau kamu tengok first step dia factorize. Sebab tu saya kata biasanya kalau soalan dia SOP, biasanya lah most of the time kita factorize. Kita boleh factorize, cuba cari. Okay. Ada tak yang kita boleh factorize? Tapi bukan sekadar factorize tau. Factorize and then can simplify. Sometimes you can factorize but it does not simplify the equations. So ni boleh factorize tapi tak bagi effect apa-apa kan. So tak perlu buat tu kan. Maksudnya you factorize at the same time it can simplify the equations. That the goal of the factorizing tu lah. Kenapa kita kena factorize tu. So contoh dalam case ni kita factorize dua yang depan ni kan. So bila you factorize A bar and B bar, so in bracket will be C bar plus C. So you can simplify the C bar plus C, which is you akan dapat 1. 1 darab dengan A bar and B bar, you akan dapat A bar and B bar. Tu maksud dia, maksudnya you factorize at the same time you can simplify the equations. Because bila saya bagi soalan contoh exercise dan sebagainya pada student dia factorize, okay lah. Maksudnya dia faham factorize, tapi bila factorize tu doesn't affect anything to the equations. Just factorizing je. Saya tanya kenapa you factorize? Because you can factorize. Tapi boleh simplify tak? So, why you need to factorize that one kan? So, tak perlulah. Kan? So, you kena faham konsep ni. Bila simplify ni, maksudnya apa yang kamu buat tu, dia boleh ringkaskan persamaan tu. Maksudnya dia boleh buang some of the variables. Itu objektif dia. Bukan sekadar factorize saja kan. So, tak. Okay. Alright, so bila dah sampai step yang ni, apa yang kita boleh buat next? Still kita factorize pula. Again, kita factorize which is between yang ni dengan yang last lah. Sebab tadi factorizing ni dia melibatkan dua sebutan yang pertama ni kan. Sebutan yang terakhir ni tak terlibat apa-apa factorizing, right? So cuma bila step kat sini je kita dah masuk factorizing. So kita boleh factorize B bar. Sebab kat sini ada B bar, sini pun ada B bar. Okay, so when you factorize B bar, so in bracket will be A bar. So yang ni A bar, and then here is A bar and A and C bar. Kan yang ni kan. So next step, apa yang kita boleh buat? The value that the value in the bracket tu, okay, you can apply theorems. So kalau tengok kat sini, you boleh applykan theorem 10. Kan, because you have A bar here and then here you have A. Kan, so bila ada A bar, so you boleh gunakan theorem 10 because when you use theorem 10, so you akan dapat yang ni lah, A bar tambah A bar tambah C bar. Okay, so A bar tambah A, you akan dapat 1. Okay, so 1 darab dengan A bar tambah C bar, you akan dapat A bar tambah C bar. Okay, and then you expand with B bar or you darab lah kan. So you akan dapat lah jawapan dia which is A bar and B bar plus with B bar and C bar.
because your answer must be in form of SOP lah kan. Sebenarnya kalau dalam bentuk macam ni pun dah betul dah. Sebab dia dah memang tak simplify, tapi you need to prove sampai dia jadi dalam bentuk SOP ni, so that's why you kena expand lah. You kena expand, so you akan dapat lah jawapan yang terakhir tu. Okay. So ni contoh yang kelima, how we can simplify expressions using Boolean algebra. Alright. So any questions so far? No, I don't. Ada nak tanya apa-apa? Ada Miss. Tak ada semua okey Boleh Masuk Okay, Okay, Miss. Alhamdulillah. Okay. So we go for next part. Okay, De Morgan. Okay, theorem De Morgan. So previously kita cuma guna Boolean algebra saja untuk simplifying. Okay, now kita ada masuk satu lagi theorem, which is De Morgan theorem. So yang ni bagi saya lah, pendapat saya ni antara bila dah masuk De Morgan ni, student selalunya dia macam payah sikit lah, complicated sikit bila masuk De Morgan. Algebra tu okey lagi kan. So De Morgan, so this is the history lah sikit was proposed by the English mathematician Augustus De Morgan and then expanded by George Boole. So we have De Morgan theorem used to simplify expression which a product or sum of variables is inverted. So for De Morgan theorems ni kita cuma ada 2 theorems. Compare dengan Boolean ada 11 kan. Tapi De Morgan ni dia ada 2 je. Dia sebenarnya melibatkan how we can simplify the expression yang ada NaN ataupun no expressions lah. Sebab kita kata ni simplify expression in which product or sum of variable is inverted. Kan? So inverted maksudnya NaN ataupun no lah. So how we can apply this theorem? So based on first theorem ni, A and B bar. So when we apply De Morgan theorems, you akan dapat A bar plus B bar. So actually theorem De Morgan ni bila kita nak simplify expression yang ada NaN dengan no ni, kita sebenarnya macam kita tak nak ada kata apa NaN dengan no. Meaning that we need to break the bar lah. Kita kena pecahkan bar ni. So kita kena asingkan all the variables yang share bar yang sama tu kan. So what will happen? Itu sebenarnya teori De Morgan. Apa yang berlaku bila you pecahkan bar antara NaN dengan no expressions tu, what will happen? Yeah? So based on this theory, it shows that when you break the bar for NaN expressions, so apa yang berlaku is actually the sign will change from N to plus. Kan? Kamu tengok yang pertama ni. Asalnya NaN ni kan dia titik kan ataupun N kan. But after you apply De Morgan, which is you break the bar, so automatically the sign will change to plus. But the bar still you carry kan. Bar tu dia tak hilang kan. Yang berubah cumalah dia punya sign tu saja. Kan sama ada daripada darab kepada tambah ataupun tambah ke darab. Kalau yang kedua ni pula, what will happen when you break the bar for no expressions? Okay, when you break bar kan, you pecahkan antara 2 variable ni. So sign plus will change to dot. Okay, so that's why dalam you write the expression, so you need to be careful but because sometimes student dia tend to tulis contohlah, kalau expression tu sebenarnya dia kena tulis macam ni, contohlah the expression is actually A bar and B bar, tapi dia suka nak tulis macam ni A B bar. Maksudnya dia buat teori dia sendiri. A bar and B bar ni sama dengan A and B bar. So sebenarnya benda ni tak sama ni. Ni salah ni. Tak sama. Sebab you dah tengok teorem ni kan. Apa berlaku kalau A and B bar ni. Which is NaN ni. Kan. A, B bar sebenarnya dia akan jadi A bar plus B bar. So you must remember this thing. Because every sem saya akan jumpa student yang akan buat benda ni, kesilapan ni. Mungkin bagi dia alah tu sambung je lah bar kat atas kan. Why not right? Tapi sebenarnya salah. Tak boleh. Benda ni kenapa penting? Sebab nanti bila you masuk chapter 4, which is K-map. Okay, because the K-map tu dia punya labeling dia adalah dalam bentuk ni, which is you kena tulis yang ni lah.
Okay. Okay. So because in KMap, okay, you actually kena tulis this one. But some of the students dia tak tahulah malas ke apa ataupun dia rasa benda tu betul je, instead of A bar and B bar dia pergi tulis yang ni. So dia akan effect the whole KMap kamu. Semua tu saya akan pangkah. So itu effect dia sebenarnya. Benda ni you kena ingat lah. Sebab tu di Morgan ni you kena ingat bila NAND, bila pecah sign tu berubah, itu je sebenarnya. Sebab tu teorem di Morgan ni dia sebenarnya mudah. Apa yang berlaku bila kamu pecah bar tu antara NAND dengan NOR gate. Ingat, bila pecah dia akan bertukar. Sama ada daripada N tukar kepada plus ataupun daripada plus tukar kepada N. Itu je. Okay? So ni yang saya punya explanation tadi lah. So this is comparing between the gate or the logic circuits lah kan. So sama je kalau kamu run the equations ni, kamu akan dapat benda yang sama lah. You akan dapat value Y, dia akan dapat benda yang sama. Okay. So ni sebenarnya ni tak sambung. Okay. Okay, so these theorems actually can be expanded to 2 or more variables. So if you have 3 or 4 variables, so sama jugalah. Yang penting, you must remember theorem, what will happen when you break the bar, so the sign will change. Okay, either from N to plus or from plus to N. Okay, itu je lah kan. So yang ni contoh. Bila pecah 3 ni, so dia akan jadi 3 variable and then sign nya akan berubah. Sama juga yang ni. Okay, bila pecah je 3, so sign nya akan berubah. Okay. And then kita tengok another example. Okay, so first example, so how you can apply De Morgan. So sometimes student yang banyak silapnya bila saya tengok teorem De Morgan ni, dia tak tahu macam mana cara nak start how you can apply the De Morgan theorem. So you must remember when you want to break the bar or when you want to apply De Morgan theorem ni, cara dia pecah tu you kena pecah by sebutan dia. Okay, you need to break the bar by its terms or its. So kalau kamu tengok yang pertama ni, so based on these equations, you have 2 terms actually, which is between A plus B, because it's one bracket kan. So terms ni maksudnya group lah kan. So kalau dia dalam satu bracket yang sama, dia consider satu group lah. Okay, and then satu lagi kita ada C. Maksudnya ini adalah gate NAND. Betul tak? Gate NAND 2 input. Input pertama adalah A plus B, input kedua adalah C. So how you can apply De Morgan for this case? First thing, you kena pecahkan 2 input tersebut dulu. Maksudnya dalam case ni, you kena pecah between these two. Itu step dia. Okay, itu adalah step dia. So you pecah 2 dulu. So bila pecah 2, you akan dapat macam ni. Okay, which is between A plus B dengan C ni kan dot kat sini. So bila pecah, you akan jadi plus. Okay, and then after that, barulah you pecah bahagian lain pula. So dalam kes ni 2 ni pula kan. Sebab ni still lagi tak complete because dia ada lagi wujud NOR kat situ. Selagi equation kamu ada lagi NOR dengan NAND tu, selagi benda tu tak simplified complete lah. So you need to break all bar. Yes. So kita pecahkan between A plus B ni, you akan dapat lah yang ni pula. Okay, A bar and B bar, because after you break this bar kan, so you akan dapat this one daripada sini. So now equation kamu kira dah complete lah dalam bentuk full SOP without the NAND dengan NOR. So you boleh proceed dengan menggunakan Boolean algebra dan sebagainya. Selanjutnya simplifying guna teorem De Morgan ni, dia akan datang sekali dengan Boolean algebra lah, of course lah. So basically we will start dengan teorem De Morgan dulu. Maksudnya kita pecahkan dulu semua, barulah kita choose whatever Boolean algebra yang kita boleh guna to simplify the equations. Okay. Alright, so kalau kita tengok contoh yang kedua, so ni kalau melibatkan more than one layer of your bar tu kan. So sometimes you akan jumpa equation yang ada beberapa lapis lah orang kata kan, ataupun bar tu ada banyak kan. So how you can apply the De Morgan theorems? So for this case,
Okay, basically kita akan break the most outer bar ataupun bar yang paling ujung sekali lah, yang paling depan sekali, yang paling atas sekali ni. Sebab dia terlebih kan. Maksudnya kita kira konsep untuk NAND, De Morgan ni kita kena pecahkan ikut NAND dengan NOR dia. So kalau dia start dia adalah NAND, okay, kita pecahkan NAND tu dulu. Maksudnya dalam kes ni ini adalah NAND ni between A bar dengan B. So we need to break the NAND. So bila you break NAND, so automatically sign dia akan bertukar menjadi plus. So B akan jadi B bar lah, of course lah kan. So bar tu dia tak akan hilang except kalau you akan dapat macam ni, A double invert. Ni pun salah satu teorem kan, saya rasa teorem nombor 9 rasanya kan. A double invert. What will happen bila you ada dua invert? So when you find this kind of terms, so actually A double invert, bila you simplify, you akan dapat A. Maksudnya you buang double invert lah. Itu teorem yang kita ada kan, teorem Boolean lah, yang ni dalam Boolean algebra theorems. So dia boleh simplify as A. So A double invert is equal to A. Okay, double ataupun ada 4. Maksudnya bilangan invert kat atas itu ada genap. Bilangan dia genap 2, 4. Kan? So dia hilangkan the invert siap lah. So dia akan dapat balik A tu. So yang ketiga ni, dia macam ada 3 kan, 3 layer kan. So sama jugalah kes yang kita akan pecahkan yang paling atas sekali, which is the NAND. So this one is the first NAND between yang ni, okay, dengan C. So bila kita pecah ni, you akan dapat yang ni lah. Okay, sebab dia dot kan, so dia akan jadi plus. C akan jadi C bar lah, of course kan, sebab dia bila pecah, dia akan carry bar kan. So what will happen to A bar and B ni, because A bar and B ni dia dah ada satu bar kat sini. Bila dia pecah atas tu, dia akan dapat satu lagi bar. So now it have 2 bar on top, right? So double bar. So dia akan gunakan this theorem lah kan. A double invert, maksudnya A bar and B double invert. So what will happen bila A bar and B double invert? So you akan dapat A bar and B. Dia akan dapat balik lah yang asal dia. So A bar and B, okay, plus dengan C bar. Okay. So this is the method how you can apply De Morgan kalau kita ada beberapa layer. Sebenarnya kalau soalan yang ada banyak layer tu, bagi saya dia lebih mudah, because when you break the bar, most probably you akan jumpa banyak yang double invert ni. Kan? Akan jumpa lah. Selalunya akan jumpa double invert. So bila ada double invert, senang. You tak perlu nak pecah dah. Kiranya you terus apply teorem tu. Kan kita ada teorem yang A double invert ni. So dia akan jadi mudah lah. Sebab tu kalau you nampak je soalan yang banyak layer tu, tak lama macam mana nak buat kan, mungkin lagi slow. Sebenarnya bagi saya yang banyak layer tu, bila you cuba pecah tu, dia akan jumpa this kind of terms lah, which is double invert. So you tak perlu nak pecah. Okay. Sebab sometimes student bila ada double invert ni, dia macam nampak benda tu still NAND ataupun NOR. So it tend to apply De Morgan ni, which is dia nak juga pecah. Sebenarnya tak perlu pun, ada certain condition dia, keadaan dia, situation dia tak perlu nak pecah pun, sebab you terus gunakan teorem. Dalam kes ni tak perlu pecah lah. Contoh yang ni kan, A bar and B double invert ni. So ni memang kalau ikutkan NAND lah. Kalau ikutkan teorem De Morgan ni, bila you jumpa NAND, you kena pecah kan. Tapi tak semestinya. Bila dia ada dua NAND, which is yang sama kan, ataupun double invert. Double invert tu macam invert yang sama lah. So you tak perlu pecah, you terus gunakan yang ni. Tapi boleh juga kalau you nak pecah, tak ada masalah. You pecah pun you akan dapat balik yang jawapan yang ni juga. Kan, contoh kalau saya tunjuk yang ni kan. Ini saya tunjuk kalau apa berlaku kalau you pecah kat sini kan. So saya tunjuk A bar B double invert plus dengan C bar. So kalau you nak pecah yang ni, cara dia, okay, biasanya kalau dia bar dia terlebih macam ni, contoh yang ni kan, ni yang first ni, okay, kita akan start dengan yang paling atas sekali. NAND yang atas sekali lah, because dia dah terlebih dengan C tu, so kita pecah yang tu. Tapi bila double invert kan, dia punya invert tu kan sama panjang. So kalau dalam kes double invert ni, cara you nak pecah, you kena start daripada bawah.
you kena pecah yang bawah dulu. Itu dia punya tips je kan. Kalau bar dia tu terlebih yang ujung tu terlebih, yang lebih tu you kena pecah dulu. Tapi kalau dia sama panjang, which is double invert, you kena pecah yang bawah dulu. So bila pecah bawah dulu, maksudnya you akan dapat macam ni lah. Okay, double invert betul kan, dia pecah yang bawah kan, plus B bar and then bar kat atas plus C bar. Sebab kita pecah yang ni. Lepas tu barulah kita pecah yang paling atas sekali. Okay. So sebelum kita pecah yang paling atas sekali, A double invert ni sebenarnya kita dah boleh ringkaskan, which is A double invert you akan dapat A kan. So saya tunjuk satu-satu lah. Kat sini you akan dapat tambah B bar tambah C bar. Saya ringkaskan dulu A double invert. Lepas tu barulah you pecah yang ni. Okay, bila you pecah yang tu you akan dapat A bar ni plus kan. So you akan dapat N B, sebab B dah ada bar kat satu, bila you pecah you akan dapat satu lagi bar kat atas. Okay, plus dengan C bar. Okay, so yang ni bila you aikan, which is sebab dia B double invert, so you akan dapat A bar N with B plus with C bar. Oops. Okay, so yang ni you akan dapat A bar N with B plus with C bar. Okay, A bar dia kan sama lah. A bar and B plus dengan C bar. A bar and B plus dengan C bar. So yang ni kalau kamu tengok, kalau kamu nak juga pecah, tengok berapa step yang kamu kena buat panjang kan. So step ni baru dapat yang ni. Sedangkan you tak perlu nak pecah pun double invert tu, you terus gunakan teorem yang ni. Okay, cuma saya tunjuk lah cara macam mana you nak pecahkan. Kalau kamu nak juga kan nak buat, it's okay, tak ada masalah. Okay, so far okay. Boleh? Any questions so far? Semua okay Okay, Miss. Okay, Miss. Yes. Okay. Harapnya semua ada lagi dengan saya ni. Jangan buat benda lain Okay. So kita pergi contoh yang seterusnya. Okay, yang ni pun samalah. Bila kita nak pecahkan De Morgan tu, kita kena pecahkan ikut sebutan gitu kan. So dalam kes ni kita ada dua sebutan lah sebenarnya. Dua grup kan. Yang ni kes yang ni pula no yang atas kali ni. So, contoh pertama ni adalah NaN kan. So kita pecahkan yang no punya equations kan. So kita pecah dua. Bila kita pecah dua, you akan dapat this one lah. A, B bar, dot. Sebab dia plus kan, dia akan jadi dot, C bar. Okay. Kejap ada call. No. Yeah. Okay, sorry. Okay, so kita continue Boleh dengar suara saya? Saya rasa tadi saya off saya punya mic. Boleh. Ya, yeah? Okay. So untuk yang ni, bila you pecah ni, dia akan jadi A and B bar darab dengan C bar. Okay, so kalau kamu perasan antara dua sebutan ni adalah dot ataupun N kan. And then bila you nak apply De Morgan untuk A and B bar ni, sign dia akan menjadi plus, right? Dalam kes yang ni. So you must put this one dalam bracket lah. Group yang pertama ni you kena letakkan dalam bracket. Kenapa kena letak dalam bracket? Because dia ada sign lain between that equations tu, between these two terms. So you kena letakkan dalam bracket. Benda ni penting juga sebab kalau you tak letak dalam bracket,
dia mungkin akan jadi salah bila you interpret that one lah. So contohlah kalau you tak buat dalam bracket, mungkin you akan buat macam ni. A bar plus B bar dot C bar. Okay, so you akan buat dalam bentuk macam ni. Tak ada bracket kan? A bar plus B bar dot C bar. Dari segi implementation of De Morgan tu you betul lah. Maksudnya you pecah, you tukar sign yang betul kan. Cuma bila you nak selesaikan masalah yang seterusnya, kalau lah dia ada lagi terms lain yang you kena simplify, mungkin you akan baca this one as a bar plus with B bar and C bar. Nampak? Sebab selalunya kita akan selesaikan N dulu kan, baru kita selesaikan tambah. So di sini mungkin you akan interpret as A bar tambah B bar and C bar. B bar and C bar. Sedangkan B bar ni adalah kepunyaan A bar kan, sebab dia sepatutnya dalam bracket. So hasil dia sebenarnya, kalau di sini sebenarnya you kena expand ni sepatutnya. Ni darab ni, ni darab ni. Kan, sebab dia dalam bracket kan. Sebab tu bila benda ni you jumpa, you kena tahu that one kena letak dalam bracket lah. Contoh yang ni pun sama. Okay, so macam mana you nak selesaikan yang ni? Kalau kamu tengok yang last dengan yang second last ni sama je equation dia. Cuma cara you nak apply De Morgan tu dia berbeza kan. Contoh kalau yang pertama ni macam mana dia buat is dia expand dulu between these two. Boleh, tak ada masalah because dia share bar yang sama tu, you boleh expand lah. Tapi kalau you jumpa macam ni, contoh A tambah B bar, okay, and then C. Kalau macam ni you tak boleh expand ni. Between this ni dengan yang ni tak boleh expand. Sebab yang ni dia no, yang ni dia tak ada bar kat atas tu kan. So apa yang you kena buat, you kena apply De Morgan dulu yang ni. Kena pecahkan dulu. Tapi yang ni dia boleh expand sebab semua sebutan tu berada pada bar yang sama. Kan, satu bar yang sama. So kita consider dia adalah satu sebutan lah kan. So kita boleh expandkan dia. Okay? So kita expandkan dulu between these two, you akan dapat yang ni lah. Okay, AB plus AC, okay, plus dengan D. Okay. Lepas tu barulah you apply De Morgan. So cara nak apply De Morgan, step dia you kena pecah ikut sebutan dia, ikut group dia kan. So di sini you pecah 3 lah. Okay, AB, AC dengan D. So pecah 3. So bila you pecah 3, you akan dapat yang ni. And then still tak complete lagi De Morgan because still ada lagi NAND kat sini. So you kena pecah kan, between AB ni kena pecah, between yang ni pun kena pecah. And then you must remember when you apply De Morgan for this equation or these terms, automatically the sign will change, right? From dot to plus. So there are difference between signs kan, have differences between sign because kita dah ada plus, kita dah ada n. Kenapa saya kata ada n? Sebab bila you pecah ni you akan dapat plus. Tapi between sebutan tu adalah n ni. Kat sini n ni. Titik ni kan. So that's why you pecah je antara AB ni terus letak bracket. Terus letak bracket lah. So ni hasil dia. You akan dapat yang ni lah. So, cara you nak you kena kembangkan. Barulah you kembangkan semua ni. So kalau untuk step yang terakhir ni pula, contoh yang terakhir ni, walaupun dia contoh yang sama tapi cara tu kan. Yang ni dia tak expand kan, dia terus apply De Morgan. Boleh juga. Maksudnya dia terus pecahkan between two. Kan, because this is no kan. Ni sebenarnya no kan. No, 2 input. So dia pecahkan 2. Yeah. Sometimes kalau kita nak nampak, you nak nampak macam mana nak apply De Morgan ni, mungkin tapi tu step tu dia agak makan masa lah, which is you draw dulu kan. You draw, bila you draw circuit so you boleh nampak lah, oh itu adalah no. So kita pecah dulu no tu. And then ataupun kita lukis-lukis, oh ni adalah NAND, kita pecah NAND ni dulu. So sama dalam kes ni, bila kamu lukis logic circuit dia, kamu akan nampak sebenarnya ini adalah no 2 input. So cara nak apply De Morgan, kita pecahkan no tu dulu. So that's why bila pecah 2, you akan dapat yang ni lah. Kan?
And then seterusnya kita ada lagi yang kita kena apply, which is between these two pula. Kan bila you lukis tu, bila you pecah ni, you lukis yang ni pula kan. Bila you lukis logic circuit, you akan nampak, okay, ini adalah NAND pula. This is NAND, right? This is NAND. So apa yang kita kena buat, kita pecah pula antara NAND tu between the variables, right? So kita ada dua variable kat sini sebenarnya. Dua input lah ataupun dua input. Satu A, satu lagi B plus C. So bila pecah, you akan dapat yang macam ni. So yang ni dia letak dalam square bracket kan. Sebab the whole things nanti tu kita akan darab semua sekali dengan D bar kat luar tu kan. Sebab yang ni kita consider sebagai satu group. Bila dia adalah dalam satu group, semua tu mesti letak dalam bracket. Ingat tu. Bila dia adalah NAND ataupun NOR, dia adalah satu group yang sama. So semua tu kena letakkan dalam bracket. Lepas tu baru you akan darabkan dengan whatever variable yang ada kat luar tu kan. So samalah dalam kes ni, sebab tu kalau kamu nampak ni dia letak dalam square bracket nak menunjukkan bahawa dia adalah dalam satu group yang sama. And then bila you dah pecah between this NAND, ada wujud satu lagi gate, which is gate NOR between B dengan C ni, yang ni kan, this is NOR. So kita pecah, you akan dapat B bar and C bar. So sebab tu saya kata tadi semua ni adalah dalam satu group. Dia tukarlah daripada square bracket dan dia jadi bracket kan. So barulah you selesaikan for the next step, which is you expand. So you darab lah. Ni darab ni, ni darab ni. Sama juga sebenarnya daripada yang ni, yang atas ni pun. Bila you expand, you akan dapatlah benda yang sama. Sebab dia benda yang sama kan. Okay, so ni cara kamu nak apply De Morgan. Ni baru cara nak pecah tau. Tak masuk lagi simplifying. Okay, so kita akan tengok contoh simplify. So ada nak tanya sampai sini sebelum saya tunjuk contoh simplify? Okay? Okay. Okay, Miss. Okay, so kita tengok contoh. Okay, proof A and B bar and B is equal to A bar and B. So this one simplify using Boolean and De Morgan. So dia memang datang sekali lah, De Morgan dengan algebra sekali. So the solution, of course lah kita ada satu je kan sebutan yang kita boleh apply De Morgan, which is the first sebutan ni lah, which is NAND. So bila you buat ni, you perasan tak atas ni dia punya soalan tu dia tak ada bracket pun kan. Tapi bila solution dia, bila dia pecah je between A and B bar ni, automatically dia put in a bracket. Okay, why? When you apply De Morgan, dia akan bertukar sign dia, which is plus. Asalnya sign dia semua N. That's why dia tak letak bracket. Tapi bila you buat De Morgan, you ingat macam tu je. Kalau you buat De Morgan, ada perubahan dari segi sign dia, you kena letak bracket lah untuk group tu. So dalam kes ni, A and B bar ni kira satu group lah. Ataupun satu term kan. So dia akan buat macam ni. Okay. So bila you dah buat macam ni, selesailah De Morgan dah tak ada lah kan. So you boleh move kepada Boolean algebra. Okay, next step lah, which is you selesaikan. So you expand. Bila expand, you akan darab lah. So you akan dapat A bar and B plus dengan B bar and B bar. So B bar and B. So B bar and B is 0. So here kan. And then A bar and B plus 0, you akan dapat A bar and B. Okay, so saya tunjuk keadaan dia kalau lah you tak buat bracket ni kan. Benda ni mungkin boleh berlaku lah. Ni kan tak ada bracket. So contoh you selesaikan macam ni. A bar plus B bar dot B. You tak letak bracket. So bila you tak letak bracket, apa yang you nampak kat situ? Yang boleh berlaku? Anyone? Boleh tak? Siapa-siapa boleh tolong jawab? Kesilapan yang mungkin boleh berlaku. B bar. So mungkin you akan selesaikan that one. You akan gunakan teorem yang ada dalam algebra, which is B bar and B. Sebab mesti you fikir, kalau N kena selesaikan N dulu kan. So you pun selesailah dua ni. B bar and B. You pun dapat kosong. So you akan dapat A bar tambah kosong, which is you akan dapat A bar. Sedangkan jawapan kamu kena A bar and B. Tapi bila you guna secara yang salah, you akan dapat A bar. So this thing is wrong, totally wrong. Nampak? So itulah kesan dia. Kalau you tak letak bracket, itulah takut you jadi, you buat macam, nampak macam simple kan. Lepas tu mulalah you kata salah.
soalan salah lah, you tak dapat lah kan. Sebenarnya cara you salah. So itu sebenarnya yang penting yang you kena ingat. Kita takut benda ni boleh berlaku. So you akan nampak B bar and B, selesaikan B bar and B. Kosong. Darab tambah dengan A bar, you akan dapat A bar. You takkan dapatlah jawapan dia kan. So kenapa penting? Sama juga yang contoh yang kedua ni pun sama. Okay. So kalau kamu tengok, kita ada dua sebutan di sini yang kita kena apply De Morgan. Okay, between A and B bar dengan B plus C bar. Okay. So first step, dia terus apply De Morgan untuk dua-dua sebutan lah. So A and B bar ni bila apply De Morgan, you akan dapat plus kan. So that's why dia terus letak bracket because kat sini dia dot. Dia dot kat sini. So bila you apply De Morgan untuk yang pertama ni, dia akan jadi plus. Maksudnya dia ada perubahan dari segi sign tak sama kan. So kena letakkan bracket. So letaklah bracket. So B plus C bar, you akan dapat B bar and C bar. So bila you selesai, next step ni you darab lah. Which is you expand kan. So expand A bar darab dengan B bar and C bar, you akan dapat ini. And then B bar darab dengan B bar and C bar, you akan dapat this one lah. So ni salah satu teorem which is B bar and B bar. Ataupun A and A. And so sama kan, you akan hilang salah satu lah. So that's why dia akan jadi B bar and C bar. Okay, so step yang seterusnya, yang ni kita dah guna boolean lah. Yang atas ni je kita guna De Morgan. Yang ni kita factorize. Okay, B bar, C bar. So you akan dapatlah B bar and C bar. So sama jugalah kalau lah you tak buat bracket. Okay, you mungkin akan jadi benda yang sama seperti yang sebelum tu. Okay, mesti mungkin akan dapat macam ni. A bar tambah B bar dot B bar dot is C bar. Sebab so kalau you tak letak bracket, you mungkin akan interpret ni sebagai N kan, semua sekali ni 3-3. So you akan dapat A bar tambah dengan B bar and C bar. So tak boleh simplify lah kan. You kata okay ni jawapan last kamu, tapi tak sama dengan yang sepatutnya. So ni salah lah. Okay. So itu dia punya kesan dia lah. Okay, kita tengok example yang ketiga. Okay, so yang ni yang melibat. Ya saya. Saya nak tanya macam unless kalau ada akan datang kalau ada soalan lah kan. Pasal De Morgan ni, nanti soalan dia akan mention guna De Morgan theorem ke tak? Biasanya dia akan buat soalan macam ni, simplify expression using Boolean algebra and De Morgan. Okay. So kalau dia sebut guna De Morgan dengan algebra, maksudnya kena guna De Morgan lah. Algebra tu confirm you akan guna kan. So De Morgan ni memang dia akan bagi tahu lah. Dia akan bagi tahu. Okay. Okay. So example 3. So example 3 ni dia melibatkan 2 layers lah kalau kita nampak kan. Ada 2 bar kat situ kan. Okay. So you need to prove, okay, this equation is equal to these equations. Okay. So solution dia, kalau kamu tengok, first step, break the outermost bar. So dia pecahkan bar yang paling hujung sekali lah, yang paling atas sekali tu kan. Pecah 2 lah kat sini. Pecah kat sini. Okay. So bila pecah, automatically dia akan jadi plus. Kan ada plus. So AB ni akan jadi AB bar. Okay. So yang ni akan jadi yang ni lah, dia akan wujudkan satu lagi NAND kat sini. Okay, this is NAND juga. Okay. So next step, kita pecah antara sebutan. So kalau kat sini kita ada NAND, so kita pecah 2 lah. Which is NAND 2 input kan. Satu input AB, satu lagi input adalah C plus D bar. Okay. Dan yang ni pun dia pecah sekaligus lah. Step yang ni dia pecah juga. Ni. So dia direct. Okay, you akan dapat A bar plus B bar. So yang ni tadi bila dah pecah, you akan dapat A and B bar plus C plus D double invert. Sebab dia C plus D dah ada invert, bila pecah ke atas ni, dia akan dapat satu lagi invert ke atas kan. So that's why bila kita selesaikan bawah ni, yang ni kita pecah lah. Step yang seterusnya ni kita pecah 2,
You akan dapat A bar plus B bar. C tambah D double invert ni akan dapat C tambah D lah. Kita gunakan teorem yang A double invert tu. Okay. So yang ni samalah. Okay. And then, so selesai kat sini, you akan nampak ada beberapa variable yang sama kan. You ada 2 A bar, you ada 2 B bar. So that's why when you use the Boolean algebra theorems, okay, you akan dapat A bar plus B bar plus C plus D. So you akan dapatlah this one. So ni satu cara. Sebenarnya dia ada satu lagi kaedah. Saya tunjuk kat bawah ni kan. Okay. So yang ni saya rasa ini lagi ringkas sebenarnya. Okay. So kalau kamu perasan, equation ni, okay, yang diberi kepada kamu ni, dia sebenarnya, kamu tengok bar yang atas sekali. Bar yang atas sekali ni sebenarnya refer kepada gate NAND, betul tak? NAND 3 input ni sebenarnya. Ni, 1, 2, 3. Betul tak? Kan? 3 input. So, kalau ikutkan kat sini, kita boleh terus pecah 3 actually. Terus pecah. Untuk first step tu terus pecah 3 tadi. Kan? So, your AB bar plus C plus D double invert plus AB bar. You akan dapat macam tu. Okay. And then, kalau ikutkan step seterusnya, you akan pecahkan between AB bar dengan AB bar ni. C plus D double invert ni tak perlu pecah kan? Sebab dia double invert, you boleh gunakan teorem ni je. Tapi saya tak nak pecah dulu. Saya terus gunakan teorem algebra. Siapa nampak teorem apa yang saya boleh gunakan? Saya tak nak pecah, saya nak gunakan teorem. Ada tak kat sini? Antara dua ni. Siapa boleh bagi tahu? Teorem apa saya boleh gunakan ni? Antara dua ni yang saya tanda ni. AB bar dengan AB bar ni. Which theorem? Teorem 6. Teorem 6. Teorem 6 tu dia cakap apa? A tambah A tambah jadi A. Yes. So kita gunakan teorem tu. Maksudnya kita ada dua sebutan yang sama. So kita akan buang satulah. Maksudnya kat sini dia akan jadi A, B bar tambah. So yang ni kita boleh terus selesai. Which is C tambah D. Barulah kita applykan De Morgan untuk yang last kali yang ni. So you akan dapatlah A bar tambah B bar tambah C tambah D. So dapat juga jawapan yang sama. So kiranya soalan tu you boleh dapat you boleh guna banyak cara kan, asalkan you faham macam mana you nak apply De Morgan tu. Sebab tu untuk De Morgan ni memang you kena betul-betul faham macam mana you nak pecah tu. So cara dia sebenarnya, satu you gambarkan dia dalam bentuk logic circuit, gate macam mana kan gate tu, and then you pecahkan based on gate tu. Pecahkan gate and NAND tu dulu. Lepas tu bila dah pecah NAND mungkin dia akan wujud NOR kan. So pecahkan NOR tu pula. Itu cara dia. Baru you akan dapat, insyaAllah you akan dapat jawapan yang betul lah. Okay. Boleh? Sampai sini okay? Okay. Okay. Alright. Good. So kita masuk topik yang terakhir. Universality of NAND and NOR gate. Okay, so NAND and NOR gates actually can be used to make other type of gates, okay, which is AND, OR and NOT. So that's why kita panggil NAND dengan NOR ni sebagai gate yang universal. Maksudnya kita boleh gunakan NAND dengan NOR ni untuk represent gates yang lain. Kita boleh represent dia sebagai OR, AND ataupun NOT gate. Right? So kita akan tengok macam mana kita nak represent gate NAND dengan NOR ni. Kita represent gate yang lain tu lah, yang 3 basic yang utama tu kan. Okay, kita tengok untuk NAND dulu. Okay, so expression, okay, so this expressions, Y equals to A and A bar is actually equals to A bar. Maksudnya di sini nak bagi tahu, bila you lukis this gate, okay, is actually dia sama dengan gate NOT. Dia sama dengan gate NOT lah. Okay.
Dia akan sama dengan sorry, so this is y. Okay, ataupun dia akan dapat a bar lah. And so this is not. Kenapa? Sebab kalau you tengok ni equations ni, bila you buktikan y equals to a dengan a, you akan dapat apa ni kat sini? A bar plus b bar, a bar plus a bar. Bila kita nak buktikan, kenapa dia kata dengan cara kita lukis ni kita akan dapat gate not, because when you prove, this is a proving. So a and a bar, when you prove, okay, by using theorem De Morgan, so you will get a bar plus a bar. A bar plus a bar, bila kita gunakan Boolean algebra, you akan dapat a bar. That's why when you draw this gate, it's actually representing not. Nampak? Maksudnya di sini kita tak perlu guna not gate lah. Itu maksudnya. Kita hanya menggunakan NaN, tapi hasil dia sama dengan not. Tapi cara dia lukis macam ni lah. Biasa gate not je yang ada satu input kan. Tapi dalam kes ni boleh juga NaN satu input. Tapi input yang kedua ni dia akan go back kepada dia punya value lah. Sebab kita nak A NaN dengan A kan. So dia akan dapat this one is a bar lah. So you akan guna this one. Okay. So yang kedua ni pula, macam mana kita nak represent N tapi menggunakan NaN. So bila kamu draw yang ni, menggunakan dua NaN tapi hasil dia sebenarnya equal to AB. Kenapa? Yang ni lah, based on this one. Okay, first is AB bar, right? Lepas tu kita N kan sekali lagi. Sorry, kita NaN kan lagi sekali, dia akan dapat AB. Proof dia menggunakan proving Boolean algebra tu lah, which is A double invert kan. A double invert, you akan dapat A. So sama juga, AB double invert, you akan dapat AB. Okay, so this one. So you lukis dua ni, you akan dapat N. So macam mana pula kita nak represent OR? Kita nak lukis OR, equation to OR sama dengan OR tapi menggunakan NaN gate. So this one. Kita guna yang ni. Okay. So you akan dapat this one lah. Ni punya proving lah. Sama dengan A plus B. So after you prove this one, you akan dapat A plus B or equals to OR gate. So you have 3 gate NaN that you need to represent OR. Okay, first is A bar. This is A bar using NaN. Then this is a B bar. Okay, and then both A bar and B bar you gabungkan dengan another NaN. Okay, hasilnya you akan dapat A plus B. Okay, hasilnya you akan dapat A plus B. So this is how you represent gate OR but using NaN gate. Sebab tu dia kata NaN ni dia universal lah. Dia boleh mewakilkan gate-gate lain. Okay. Okay, untuk NOR sama juga sebenarnya. Untuk NOR pun sama. Okay, so how we can represent not gate but using NOR. Okay. So kalau you nak lukis not tapi menggunakan NOR gate, so this is how you draw. Oh, this one lah. Okay. Which is A plus dengan A bar. So A plus A bar is actually equals to A bar. So yang ni pun sama kan. When you prove A plus A bar, so bila prove you akan dapat A bar dot A bar, so actually equals to A bar. So sama dengan not lah kan. So this one is equal to A bar. Okay. And then OR, how to represent OR using NOR. So you need to have two NOR. Okay, you need to have two NOR between input A and B kan. So this is A, B, NOR, and then you NOR again. Okay, so hasilnya you akan dapat A plus B. Okay, you will get A plus B. And then macam mana nak lukis N menggunakan NOR? So you need to have 3 NOR. Okay, you kena ada 3 NOR lah kan, based on these equations. Ni proving dia lah. So you akan dapat N. So ini sebenarnya A and B. Okay, first you need to draw A bar. So this is A bar. So A bar ni you kena guna NOR jugalah. You tak boleh guna NOT. Dalam kes ni
semua gate yang kamu kena ada kat situ sama ada semua NAND ataupun semua NOR. Dia tak boleh ada NOR, tak boleh ada gate lain lah. So B bar, so this is your B bar. Okay, and then both A bar and B bar ni gabungkan dengan the last NOR. So that's why you akan dapat N between A dengan B. So this is how you represent. Okay. So dalam case ni sebenarnya dia nak tunjukkan bahawa gate tersebut yang tak ada bar tu, you kena wujudkan bar lah. Sebab syarat NAND dengan NOR ni, dia kena ada bar kan. NAND. Sebab tu kita belajar chapter 2 kan. Macam mana equation untuk NAND, macam mana equation untuk NOR. Both equations must have at least one bar on top to represent the equations lah kan, to represent the gates. Okay, so sekarang ni kita nak tunjuk macam mana kita nak lukis equations menggunakan gate NAND dan gate NOR sahaja. Alright, so SOP expression can be constructed by using only NAND gates. Okay, so di sini dia dah bagi tahu SOP NAND gates. Maksudnya bila you nak lukis equations menggunakan NAND gate sahaja, dia lebih mudah kalau equation kamu tu dalam bentuk SOP. So that's why bila kita masuk chapter 3 awal-awal hari tu you kena fahamkan betul-betul beza antara SOP dengan POST. Macam mana bentuk dia tu. Maksudnya bila you tengok tu you dah tahu, okay ni SOP ni. Then this is a POST, right? So you need to know to differentiate between SOP and POST. Okay? Because bila kita ada SOP ni dia lebih mudah untuk kita lukis menggunakan NAND gate sahaja kan. Contoh, construct the expressions, okay, these expressions kan, menggunakan NAND gate. Tapi kalau kat sini, kalau kita menggunakan basic gates biasa, kita perlukan 2 gate AND dan 1 gate OR, right? Maksud kita ada different gates. But in this case ni, kita tak nak ada gate AND, tak nak ada gate OR, dan kita cuma nak ada gate NAND sahaja. So apa step dia? Apa step dia? So this is a step. Okay. So first step, based on the given equations, okay. So you need to double invert the expressions. Sebab saya kata tadi, untuk NAND dengan NOR, yang penting dia kena ada bar. Kan? Sebab kalau NAND, equation untuk NAND, contohnya Y kan, A, B bar. Betul tak? At least ada 1 bar. Dan kalau NOR, Y is A plus B bar. So syarat untuk NAND dengan NOR ni, selain daripada sign dia, contoh NAND ni sign dia dot, satu lagi adalah kena ada bar kat atas. Untuk NOR, dia sign plus and then dia kena ada bar kat atas. So kalau equation yang diberi pada kamu tu tak ada pun bar kat atas, sebab tu step yang pertama kena wujudkan bar tu lah. Sebab kita nak lukis kan guna NAND ni. Cuma dalam case ni kita kena double invert. Kenapa kena double? Anyone can answer. Kenapa kita kena letak 2 invert? Kenapa dia tak letak 1 je? Anyone? Ada siapa-siapa nak tolong jawab. Kenapa kita kena double invert the expression? Kenapa kita tak letak satu invert sahaja? Why? Anyone? Sebab nak bagi dia sama. Nak bagi dia sama? Sama apa? Kalau letak 1, dia jadi no. Kalau tak 1 dia jadi no? Kalau tak 1 dia jadi no? Ya? Yeah? Yang lain? Okay, apa Izzuddin? Kalau letak 1 bar, dia jadi no kan? Ya ke jadi no? Tapi bukan kalau letak 2, dia still jadi AB plus CD. Maksudnya dia tak nak ubah expression yang asal kan? Betul tak? Sebab tu kita letak double invert. You kena ingat salah satu teorem yang kita ada tu, teorem nombor 9 kan? A double invert. A double invert, you akan dapat A. So sekarang ni dalam case yang ni,
Satu, kenapa kita kena letak invert is sebab kita nak wujudkan bar. Because NAND kena ada bar. Kan, ni untuk case NAND lah dulu kan. So satu, kita nak wujudkan bar. Sebab tu kita kena letak bar tu. Cuma dalam case ni kenapa kena double? Sedangkan kalau ikutkan kat sini NAND ni, at least satu bar pun dah jadi NAND dah. Kan? Yang kedua sebab kita tak nak mengubah equation yang asal dia. Kalau kita letak satu bar, bila kita proof, maksudnya kita pecahkan bar tu, kita dapat balik tak AB plus CD? Tak dapat kan? Dapat tak? Contohlah kalau saya punya equation ni, saya letak satu je bar. AB tambah CD, saya letak satu je bar. Kalau ikutkan kita dah memenuhi syarat which is ada bar. Tapi bila kita proof ataupun kita pecahkan, dia akan dapat tak benda ni balik? Tak dapat kan? You takkan dapat. Maksudnya you akan mengubah equation yang asal dia. Yang ni. So cara dia, kita nak mewujudkan bar, at the same time kita tak nak mengubah equation yang asal. So kita kena letak double invert. Supaya bila kita proof, you akan dapat balik AB tambah CD. Sebab dia double invert kan? Itu tujuan dia kan? And then step yang kedua, after kita dah letakkan double invert, okay, so we keep the top inversion bar. So bar yang atas tu, okay, kita kekalkan. Okay, kita cuma apply De Morgan, okay, to the bottom inversion bar to eliminate the OR operation. Okay, sebab sekarang ni kita nak lukis guna NAND. Okay, so bila kita nak lukis guna NAND, kita tak nak ada langsung plus tu. Kan kita tak nak lah ada plus tu sebab kita nak lukis guna NAND kan. So dalam kes ni kita ada satu plus kat sini. Okay. So cara kita nak buang plus tu, kita akan apply De Morgan, betul tak? Sebab bila kita apply De Morgan, kita akan mengubah sign. Sebab bila kita pecah tu, kita akan ubah sign kan. So kita pecahkan yang bawah lah kan. Saya kata kalau kita ada double invert which is invert yang sama panjang tu, cara kita nak apply De Morgan, kita kena start daripada bawah, bar yang bawah lah, kan? Sebab tu dia keep yang atas, kita apply De Morgan yang bawah saja. So bila kita apply yang bawah saja, yang ni, kita akan pecah dua lah. That's why you akan dapat AB bar and dot with CD bar. So now, equation yang kamu dapat ni, dia dah totally follow the NAND equations, right? Because there are no sign plus and then there is bar. Okay, dah ada bar dah dalam equation kamu. So apa yang kamu boleh buat untuk next, you akan draw lah. You draw je lah equations ni. So tu cara dia. Okay, so kiranya step yang pertama untuk kamu draw equations menggunakan NAND ni, first you kena ubah equation yang diberi tu kepada bentuk NAND. So you kena ingatlah macam mana kan. Satu plus tak boleh ada langsung. Okay, and then kena ada bar kat atas lah. Bar kat atas ni kena wujud. Kan, at least satu bar kat atas tu kena wujud, kena stay kan. Dalam case ni you keep top inversion bar untuk wujudkan yang ni. Sebab NAND dia kan dia akan ada at least satu bar kat atas kan. So you lukis lah yang ni. Bila lukis maksudnya you perlukan berapa NAND. You akan ada 3 NAND kan. Satu yang ni, AB bar. Lepas tu you ada CD bar. And then satu lagi you ada yang atas sekali tu. So bila lukis you akan dapat yang ni lah. Okay, this is AB bar. Okay, this is CD bar. So bila you gabung you akan dapatlah AB bar dot with CD bar. Equation dia. Maksudnya equation kamu tadi tu kamu dah ubah kepada bentuk NAND. Now your gates is your circuit is totally using NAND only. So tu tujuan dia lah, kita nak lukis equation kita dalam bentuk NAND sahaja. Okay, kita tak nak ada NOT dan sebagainya lah. Okay. So tu cara kita nak lukis menggunakan NAND gates. So kalau untuk NOR, so kalau tengok sini, post expression can be constructed by using only NOR. So untuk NOR ni, dia lebih mudah kalau expression kamu tu dalam bentuk post lah. Okay, dalam bentuk post, lebih mudah.
Kalau dia tak dalam bentuk post pun boleh juga, tapi dia mungkin step dia akan banyak lah. Nanti saya akan tunjukkan contoh. So contoh kalau you diberi these equations, macam mana kamu nak lukis guna no saja. Kalau kita lukis guna gate biasa, kita akan menggunakan beberapa gates kan. Kita ada OR, 2 OR dan 1 AND. Tapi kita tak nak kan, kita nak lukis guna no. So step ni sebenarnya sama je. First you double invert. So tujuan ni sama macam NAND tadi lah. First to create the bar. And also at the same time, why we need double? Because we don't want to change the equations. Equation yang asal tu kita tak nak ubah. And that's why kita letak double. Okay. Second step, you keep the top inversion bar because we want to create the NOR equations kan. NOR kena ada bar lah atas tu kan. So kita cuma apply De Morgan untuk bar yang bawah ni lah. So bila you apply De Morgan, you akan dapat this one. Pecah dua ni kan. Pecah kat sini. So you akan dapat this one lah, A plus B bar plus C plus D bar. Okay. So kita lukis lah. So yang ni is A plus B. Okay, this is C plus D. So bila kita gabung, you akan dapat A plus B bar. Okay, plus with C plus D. Okay, ni bar kan. Okay, bar kat atas. Okay. So kita dah ada 3 gate no. Okay, so bila kita apply yang ni, dia sebenarnya sama dengan equation yang ni lah. Bila kita proof kan, kalau you nak proof, maksudnya you kena simplify yang equation yang ni. Okay, so you akan dapat balik equation yang asal. Okay. So kita tengok contoh lain. So ni contoh, kamu tengok ni kan. Okay, based on the following Boolean expressions, okay, draw the logic circuit using NAND gates only. B, draw the logic circuit using NOR gates only. So macam mana you nak selesaikan? Okay. So first using NAND gate. So as I mentioned earlier, kalau nak lukis guna NAND gate, dia lebih mudah kalau equation kamu tu dalam bentuk SOP. So equation yang diberi ni dalam bentuk SOP ke POS? Anyone? SOP ke POS ni? POS madam. POS? Kenapa kamu kata POS? Siapa yang jawab tadi? Anyone? Siapa yang jawab tadi? Kenapa kamu kata POS? Anyone? Equation yang diberi tu SOP ke POS? SOP. SOP. Izzuddin. Okay. Si Izzuddin ni jawab, orang lain ni senyap je ni. Yang lain ni ada tak ni? Orang yang sama je bagi respon ni. Ada ni. Syami. Saya nak tanya yang bukan student kelas saya lah. Ada yang student kelas saya ni kan. Sebab saya ajar satu kelas je kan, Syami. 3A je. So, selain pada 3A dengan Pak I tu saya tak ajar. So saya nak tanya kelas yang lain. Syami Uzairi ada tak? Kalau ikut kat sini nama ada ni. Syami? Are you there? Tak ada ni mesti ada yang on camera pula, buka komputer ni lepas tu pergi tempat lain ke apa ni? Ada miss. sorry. Mic ni. So Syami, equation yang saya tunjuk tadi tu SOP ke POS? Yang ni. This one ni. AB plus B and C bar. SOP or POS? Kami. Gelap pula. SOP ke POS? SOP tu apa, Syami? Sum of product kan? So macam mana you nak kenal SOP tu?
Macam mana nak kenal lah. Ha. So yang ni SOP ke POS ni? Itu dulu saya nak tahu. SOP ke POS? Tak tahu Saya bang. use. Ha, tak tahu. Macam mana yang boleh tak tahu? Kan dah ada yang minggu lepas, lecture minggu lepas tu. Tak faham ke? SOP dengan POS ni? Saya tanya orang lain pula. Saya sebenarnya tak ingat sangat kelas saya dengan kelas lain ni. Tak apalah, saya panggil je kalau kamu kelas saya, bagi tahu sebab saya ada 3A. Anis Hafiza kelas saya ke? Anis Hafiza ada tak? Ada ni. Awak kelas saya ke? Bukan kan? Tak. Tak, okey. So Anis, SOP ke POS? SOP. Kenapa kamu kata SOP? SOP tu macam mana? SOP tu dia akan jadi kosong. What? Tak, sekarang ni tak ada melibatkan 01 ni. Macam mana you kenal equation tu SOP? Kenapa you kata equation yang saya tunjuk tu SOP? Kenapa Anis? Sebabkan dia ada 2 bar. 2 bar? 2 bar? Mana 2 bar? Tak, awak tengok equation yang kat depan kamu ni sekarang ni. AB plus B and C bar. You kata SOP. Kenapa you kata equation ni adalah SOP? SOP sebab dia tambah. Tambah? Apa yang tambah? Tu operation dia tambah. Kalau darab dia US. Apa antara apa? Yang tambah antara apa? Apa benda tu? Kita panggil apa tu? Product terms. Antara product term. Yes, product term. Anis, ingat product term yang lain pun Syami. Sebab tadi kamu tak tahu kan? Yes. So you tengok ni equations ni kan kita ada A and B and then B and C bar. So benda ni kita panggil sebagai product term. Kan SOP is sum of product. So sum of product maksudnya kalau in Malay is jumlah hasil darab. Hasil darab antara variable. Kan, which is a product term ni lah, ni kita panggil sebagai product term. Okay, sum of product. So macam mana kita nak dapatkan product term tu, kita akan darabkan variable dia. Sama ada variable tu kita komplement ke tak komplement ke. Dalam kes ni dia tak ada melibatkan 1 ke 0. Jangan cakap kita tengok Y dia 1 sekarang ni, kita tak ada truth table. Kan, saya cuma nak tahu macam mana you kenal equations tu adalah SOP ataupun POS. Kan, so kalau SOP dia hasil darab tu kita jumlahkan. Ni hasil darab lah ni. Hasil darab antara variable. AB ni kira hasil darab. B, C bar ni hasil darab. Dan setiap hasil darab tu kita tambah. Itu adalah SOP. Kalau POS pula, macam mana pula POS? Darab. Ilham. Kita darabkan sum term dia tu kan? Darab antara min term ataupun sum term. Sum term kita panggil sebagai sum term. Which is jumlah dia kan. Contoh A plus B darab dengan A plus B bar. So kita darabkan dia. So itu adalah POS. So dalam kes ni bila you nak selesaikan masalah untuk NAND dengan NOR ni, untuk NAND dia kata dia lebih mudah kalau equations kamu dalam bentuk SOP. So sebab itulah you first kena kenal dululah SOP dengan POS. Okay, so soalan saya ni yang ni, ini adalah SOP. So bila dia adalah SOP dan kena draw using NAND gate, you boleh terus ikut step yang diberi tu. Step dalam nota kamu lah, which is you double invert. Terus double invert je lah. Dia tak ada buat apa-apa changes lah maksudnya kan. So step pertama yang kamu kena buat adalah kamu kena double invert dulu yang ni.
kamu kena tunjuk untuk soalan lukis guna NaN dengan NOR ni, ada dua bahagian kamu kena tunjuk. Satu, kamu kena tunjuk equations dia dulu, macam mana kamu dapat. And then after that baru you draw. Bukan terus draw walaupun soalan dia draw. So ada some of the student bila soalan draw terus draw, dia tak tunjuk pun yang ni. Tak boleh ada markah ni yang ni. Equations ni ada markah. Biasanya soalan ni 3 markah tau. 3 markah. Selalunya saya akan ambil 1,5 kat sini untuk equation, 1,5 untuk drawing kamu. So kalau kamu tak tunjuk equations kamu mungkin akan dapat separuh je lah markah. Even though the question ask you to draw, but you need to show first how you get the equations in form of NaN. So you tunjuk dululah. Kalau kamu tengok kat sini, you terus double invert. Kan? So dia step dengan pertama ni terus double invert je. Sebab dia memang SOP kan. So terus double invert. Yeah. And then step seterusnya, you because kita ada satu je plus kat sini kan. NaN kan kita nak eliminate plus. So kita pecahkan bar yang bawah lah. Between dua sebutan ni. Between dua product term tu. Sebab tu you kena fahamkan konsep SOP post tu sebab kita akan gunakan balik. Term dia tu kan, product term, sum term kan. So kita kena pecahkan between, kalau dalam case ni kita akan pecahkan between the product term. So we break the bar kan. So bila pecah, dia akan jadi yang ni lah. Akan jadi dot. Plus ni akan jadi dot. So sini akan ada satu bar, which is akan dapat satu NaN. Between B, C bar ni pun kan akan ada satu NaN. So inversion atas tu kita keep lah. So now, based on step yang pertama tadi tu, kedua lah maksudnya kan. Pertama kita letak double invert, step kedua kita pecah kan. So equation kamu dah fully in form of NaN lah. Maksudnya dah tak ada plus. And at the same time dah ada bar tu. Dah ada bar untuk NaN kan. So you boleh draw. Cuma sekarang ni berapa banyak NaN yang you perlukan. So depends on your bar tu ada berapa kan. So you ada 1, 2, 3, 4. Termasuk C bar ni. So that's why kalau kamu tengok sini kita ada 4. First lukis yang ni dulu, A, B bar. So this is for A, B bar kan. A, B bar. And then lukis yang ni pula, B, C bar. Kan? So lukis dulu C bar. So ingat C bar must draw using NaN juga. Tak boleh ada not. Dalam kes ni memang tak boleh ada not kan. So kena guna NaN. So this is for C bar lah. Bila kamu draw macam ni, dia akan represent not. Okay? And then B, sambunglah dengan C bar ni, dia akan dapat B, C bar. And then lastly, for the last skip kat atas tu, you akan lukis satu lagi NaN. Okay? So this is how you draw. Ni tak perlu pun tak apa. Just letak Y je, tak perlu lukis pun tak apa. Lampu ni sama juga. Logic switch tak perlu pun tak apa. Just labelkan je A, B, C and then output dia Y. Okay? So ni untuk yang pertama. Sebab dia SOP, so you tak perlu buat apa-apa kan. You just double invert terus lah. Okay? So kita tengok yang kedua. Draw the logic circuit using NOR. Okay, kalau ikutkan NOR ni, dia mudah kalau equation kamu dalam bentuk post. Tapi equation yang diberi ni dalam bentuk SOP kan. So macam mana kamu nak buat? Okay. So ni cara yang kita ubah dulu SOP tu kepada post. So kalau kamu tengok kat sini, sebelum saya letak double invert tu, saya ubah dulu equations tu daripada SOP. This is SOP right? This is SOP. So this consider as post lah. At least dia ada some terms tu, dia dah jadi post. So macam mana saya buat post? Cara kamu nak ubah SOP ke post ada dua. Satu, factorizing. Yang kedua, you gunakan teorem 10. Ingat ni, ada dua cara you nak ubah daripada SOP ke post. Sama ada guna factorize ataupun you guna teorem 10. So dalam kes ni kita guna factorizing. Sebab di sini kita ada B kan, sini ada B, sini ada B. So kita factorize B. Bila kita factorize B, automatically dia akan wujud bracket tu. Bila wujud bracket tu, automatically jadi post lah. Bila dah jadi post, dia akan lebih mudah untuk kamu draw using NOR. Because kalau kamu tengok step yang seterusnya, you letak double invert. So satu tempat saja yang you kena pecah iaitu between these two terms lah kan. Between B dengan A plus C bar. So bila pecah, you akan dapatlah macam ni. B bar, okay, NOR dengan yang ni. So you ada berapa NOR yang kena ada? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Okay.
So lukis yang ni dulu kan. Yang ni lukis A plus dengan C bar. So A, C bar. So this is C bar, right? So this is C bar. This is B bar. Okay. So ni satu cara. Kalau kamu tak nak ubah dia kepada post, boleh juga. Cuma step dia akan jadi panjang. So ni saya tunjuk kat bawah ni. Tak semesti kena ubah. Sometimes mungkin dia susah nak ubah tau. Macam nak factorize pun macam tak boleh. Nak guna teori 10 pun macam tak boleh kan. So tak perlu ubah. Cuma step dia ada cara lah. Which is kita terus start pada step yang pertama, which is kita double invert. Start je, double invert. Boleh. Cuma bila kamu tak ubah dia kepada post ataupun tak ubah kepada bentuk yang sesuai lah, maksudnya kalau no kita kena ubah post kan, tapi kita tak ubah daripada post. Bila kita double invert, cara kita nak apply di Morgan ni, you still need to follow the rules tau. Kena follow rules je. Ingat, follow rules untuk di Morgan. Di Morgan bila you nak pecah, you kena ikut sebutan. Kena ikut sebutan ni, kena pecah ikut group. So dalam case ni, you kena pecah dua ni dulu. Walaupun first step bila kamu pecah tu, dia tak mengubah kepada bentuk yang dikendaki. Contohnya, kita nak lukis guna no, sepatutnya kita eliminate plus kan. Kita eliminate dot kan. Tapi dalam kes ni, first step kita eliminate plus. Tak apa, tak ada masalah sebab ni baru first step. Kita ada banyak lagi step. Ingat, nak buat di Morgan, kena ikut rules. Kena pecah by sebutan kan. Walaupun first step tu still tak ubah lagi pada bentuk yang sepatutnya. It's okay lah. So di sini bila you pecah, you akan dapat AB dot PC bar. Okay, ada bar kat atas ni remain lah. Nampak? Step pertama still tak mengubah lagi. Bukan sekadar tak ubah, tukar pula plus jadi dot. Sedangkan kita tak nak dot kan. So it's okay. So step seterusnya barulah bila kita dah pecah kepada sebutan, kepada group, barulah kita boleh pecah pula antara group ni. Barulah kita boleh eliminate dot tu. Kita eliminate lah antara yang ni dulu. So yang akan dapat A bar plus B bar. Okay. Dan yang ni akan dapat B bar plus C double invert, right? Bar kat atas ni remain lah. Okay. So sekarang ni kita ada satu lagi dot kat sini. Okay, kita ada satu lagi dot kat sini kan. So kita kena pecah. Tapi you kena ingat, bila pecah, dia tak membentuk no, right? Betul tak? Bila dia pecah ni, dia akan jadi or. Sebab no, nak tak nak kena ada bar juga. Sedangkan kalau you terus pecah yang ni, mana ada bar kat atas. So apa cara dia? You kena tambah lagi bar. So berapa banyak bar yang you kena tambah? Sama juga, you kena tambah 2. Every time you nak tambah bar, you kena tambah 2. Dia tak boleh tambah 1. Sebab kita dalam masa yang sama, kita tak nak ubah yang asal kan. So kita tambah dulu 2 kat atas. Okay. So kita remain yang ni yang asal kan. So saya tak pecah lagi ni. Okay. Cuma saya ringkaskan terus ni, C double invert ni akan jadi C lah. Lepas tu barulah kita boleh pecah bar yang bawah sekali ni. Kan kita sekarang dah ada 3 kan. 1 yang asal, 2 yang kita baru tambah yang atas. So 2 yang atas tu kita remain. Kita cuma pecahkan yang bawah sekali ni untuk eliminate dot ni. So you akan dapat 2 bar ni, kita remain lah. So you akan dapat yang ni akan jadi A bar tambah B bar. So ni akan jadi tambah lah. Okay, B bar tambah C, so bar kat sini. So hasilnya you akan dapat yang ni. Okay, so lukislah. Kiranya kalau kamu tak tukar SOP kepada post, jalan kerja ni panjang lah. So untuk lukis, you akan kira lah berapa banyak no yang kamu perlukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab kita ada 2 B bar yang sama ni, 1 je lah kan. So kita ada 6 kan. Okay, A, B, C. Kita lukis dulu yang ni. Okay, so A bar. So this is A bar. Dan kita no kan dengan B bar, right? So kita lukis dulu B bar. Okay, and then kita no.
Okay, and then lukis yang ni pula. B bar, no with C. So kita dah ada B bar ni. Kita ambil je. Sini. No with C. And then kita ada double input kan. Maksudnya first no. And then lastly no yang kedua. Okay, so you akan dapat Y. So you ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So betul lah kita ada 6 kan. Base, you kira berapa bilangan bar tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepatutnya 7 lah sebab B bar sama kira-kira 1 lah kan. So ni cara dia. Nampak tak? So kita ada 2 cara lah, sama ada you nak tukar daripada SOP kepada post ataupun tak nak tukar pun tak apa. Cuma bila tak nak tukar ni dia akan memerlukan lebih banyak bar. Kalau kita tukar, kita perlukan double input 1 je. Sepasang je. Pecah sekali dah jadi kan. Tapi kalau kita tak ubah, dia mungkin memerlukan 2 double input, maksudnya 4 lah. Sometimes mungkin lebih lagi, 6 ke. Dia gandaan lah, ada 2 kan. So ni dia punya cara dia lah. So sebab tu saya kata sesuatu gate tu, bila sesuatu equation nak lukis kepada gate tertentu tu, dia lebih mudah kalau kita follow rules je lah. Contoh nak lukis guna NAND, dia mudah kalau dia dalam SOP. Lebih mudah. Sebab you nampak bila dia dalam bentuk yang sepatutnya, kita cukup satu double input je, pecah sekali. Tapi kalau kita tak tukar dia kepada bentuk yang sepatutnya, dia mungkin memerlukan lebih panjang jalan kerja dan bilangan bar tu kita perlukan lebih daripada 2 lah. Dalam kes ni kita perlukan 4. So, it's your choice lah. Pilihan di tangan kamu. Kamu nak buat yang mana. Sebab itulah kamu kena faham dulu. Sebab tu saya tanya beza SOP dengan post tu. Ni kalau SOP dengan post pun tak faham, tak boleh beza, macam mana you nak buat? Okay. So boleh kelas. Okay tak ni? Boleh miss. Faham Boleh miss. Okay, so kita dah habis kan ni. So kita dah habis chapter 3. Alhamdulillah sempat habis. Saya ingatkan tak sempat. So kita dah habis. So ada nak tanya tak? Apa-apa? Kita stop kat sini. Tak ada Semua clear. So saya akan share nota which is lecture kita ni dan juga video. Saya memang dah buat video YouTube sebenarnya. Cuma Sam ni kalau boleh saya nak buat live. Sebab saya plan kalau tak sempat live ni, yang mana tak sempat tu saya akan minta you tengok. So saya akan share the whole videos lah, semua video yang berkaitan topik hari ni. So kalau yang masih lagi tak clear, kamu boleh tengok balik video saya tu dan juga saya punya lecture punya ni lah. Okay. Video lecture ni juga. So lastly tolong for those yang still tak tanda attendance, tolong tanda. Tapi saya harap sangat yang mana yang hadir ni tanda lah kan. Yang tak hadir tu kalau boleh janganlah tanda. You tak hadir tertanda pula. Tapi tak apa, saya akan recheck balik lah. Saya akan download attendance daripada Microsoft Teams ni, kita ada attendance juga kan. So saya akan matchkan. Saya akan tengoklah siapa yang ada, saya akan matchkan dengan attendance yang kamu tanda dalam YouFuture tersebut. So kalau ada yang masalah ke apa semua tu, tolong maklumkan kepada saya lah. Okay. Alright. So saya rasa itu saja dan I think your lecturers mungkin dah bagi soalan assignment kan. So tolong tengoklah soalan assignment. Untuk kelas saya dah bagi kan. So tolong tengok. Sepatutnya kalau kelas saya tu kamu kena hantar dalam minggu ni. Saya dah bagi tahu dah bila. Untuk kelas lain saya tak pasti, kamu follow je pensyarah kamu. Okay, dan peringatan sekali lagi kepada yang belum ambil buku yang bagi nama untuk self pick up tu, tolong kalau boleh ambil lah minggu ni lah sebab dia dah minggu keempat kontak saya dulu bila nak datang. Okay. Alright, so itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa next class lah, next week lah untuk next lecture. Okay, insyaAllah. Itu je, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sama. Thank you so much. Okay.